والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du. Bismillah, boleh? Baca je. Agak dia. Boleh? Bismillah. Dari surat 1605. Ta'arif dalam bahasa Arab, ar-rahnu bermaksud menahan dan menghalang. Antaranya firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap diri hamba tergadai dan tertahan di dalam neraka dengan sebab amalan jahat yang telah dikerjakannya, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maksud ayat ini ialah pada hari kiamat kelak semua manusia akan ditahan dan dihalang daripada masuk ke dalam syurga disebabkan perbuatan mereka di dunia, kecuali mereka setelah mereka dibicarakan. Perkataan ini juga membawa maksud tetap dan berterusan. Dalam kamus Mukhtar Asyirah disebutkan Ar-Rahantu lahumma at-ta'amu wasyurab. Bermaksud saya telah teruskan kepada mereka makanan. Saya telah teruskan kepada mereka makanan dan minuman. Contoh lain, al-ahwalul ar-rahinah, bermaksud keadaan-keadaan masih dan berterusan. Istilah ini bersyarat pula merujuk kepada kontrak gadaian. Ini berdasarkan kepada asas dan pengertian yang biasanya dimasukkan oleh ulama fiqh. Istilah ini juga digunakan bagi merujuk kepada orang gadaian itu sendiri. Ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqfurah. Jika kamu berada dalam musafir dan kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh, sedangkan kamu tidak mendapati dua tulis, maka hendaklah diserahkan barang-barang gadaian yang akan dihutang oleh orang yang memberi hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kata oleh pengarang kitab rahimahullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati, wa bi'ulum wa nafa'ana Allah bihi, Allah Ta'ala beri manfaat kepada kita dengan keberkatan pengarang kitab ini, wa bi'ulumihi, dengan ilmu-ilmunya, fid darain, di dua kehidupan dunia dan seterusnya kehidupan akhirat. Ar-rahnu, ta'rifnya. Ta'rif ar-rahnu dalam bahasa Arab, ar-rahhan bermaksud menahan ataupun menghalang. Jadi antara firman Allah Ta'ala dalam Quran yang Allah Ta'ala gunakan, ta'birkan dengan ar-rahinah, yang bawa kepada bukan makna rahan yang kita faham ni. Dia dengan makna rahan dari segi bahasa. Apa ayat dia? Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap diri, diri itu, yakni hamba itu tergadai dan tertahan di dalam neraka dengan sebab amalan jahat yang telah dikerjakannya, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi rahinah di sini maknanya tergadai. Setiap diri bima kasabat, dengan apa yang dia usahakan, rahinah. Maknanya kita seolah-olah berani, sangat berani bila kita buat sesuatu amalan dalam hidup dunia ni lah. Buat satu benda maksiat, berani kita seolah kita cagarkan, pertaruhkan kita punya diri kita pada neraka. Sebab balasan dia ke situ. Balasan dia ke
ke situ. Setiap daripada amal yang tak baik, amal maksiat, akan adanya pembalasan. Jadi seolah-olah kita berani pertaruhkan. Kita anggap benda tu ringan. Orang buat maksiat ni, dia menganggap pembalasan tu ringan. Sebab dalam Quran kata kullu nafsin bima kasabat rahinah. Seolah dia cagarkan diri dia, pertaruhkan diri dia untuk neraka. Dengan sebab apa yang dia lakukan. Jadi ni rahan dari segi sudut bahasa. Maksud ayat ini ialah pada hari kiamat kelak semua manusia akan ditahan dan dihalang daripada masuk ke dalam syurga disebabkan perbuatan mereka di dunia, kecuali setelah mereka dibicarakan. Perkataan ini juga membawa maksud tetap dan berterusan. Ni segi sudut bahasa lagi Maksud dia rahan ni boleh juga dengan makna tetap dan berterusan. Dalam kamus Mukhtar Sihah disebutkan arhantu lahum at-ta'ama wasyaraba. Bukan makna cagar, bukan makna rahan yang kita bahas ni. Ar-rahnu bukan makna gadai. Dari segi bahasa lah. Ni hadis ni tak ada makna gadai. Hadis ni maknanya arhantu lahumul ta'ama wasyarab. Saya telah meneruskan untuk mereka tu dalam memberi makan dan juga beri minum. Boleh juga ar-rahan dengan makna terus. Boleh juga. Ni dari segi bahasa ni tuan-tuan, bukan dari segi syarak. Kemudian dikata contoh lain, al-ahwalu ar-rahinah, bermaksud keadaan-keadaan masa kini dan juga ataupun keadaan-keadaan yang berterusan. Itu semua dari segi sudut bahasa. Fiqh, bila kita mengaji fiqh, satu-satu pengertian itu dia akan bahas dari segi sudut bahasa Arab dulu. Macam as-salah sebelum ngaji semayang, ulama fiqh dia tak bahas semayang tu, dia bahas dulu semayang dari segi bahasa apa. Sebab nanti ada setengah ayat jumpa kalimah semayang, tapi bukan maksud semayang dari segi syarak, semayang dari segi bahasa. Macam dalam Quran, inna salataka sakanul lahum. Khuz min amwalihim sadaqatan, kan? Ambil harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya disuruh semayang, wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Apa makna semayang kepada mereka? Takkan semayang pada orang yang bayar zakat. Kena ambil bahasa tu. Kata orang faham bahasa, tak boleh ambil semayang dari segi syarak. Orang kita ambil zakat dengan orang, betul kita semayang untuk mereka, tak, salah. Maknanya di situ apa? Doa. Tetapi Allah takbirkan dengan semayang, inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya semayang akan beri ketenangan pada mereka. Apa? Sesungguhnya doa kita akan beri ketetapan pada mereka. Sebab tu penting bahas bahasa ni. Sebelum bahas bab syarak, apa syarak kehendaki dengan makna rahan. Semua kitab, semua daripada awal bab bahasa-bahasa. Kadang-kadang kita fikir kat pasal apa bahas bab bahasa. Sebab jumpa dalam nas perkataan sembahyang, perkataan gadai, tapi itu gadai ke? Ada. Lepas tu dalam Quran ada kalimah hakikat, ada kalimah majaz. Bila nak jumpa satu kalimah, ulama kena bahas asal kalimah, ambil pada hakikatnya, sehinggalah ada qarinah, dalil-dalil yang menunjukkan ini tak dimaksudkan kepada makna hakikat, dia makna majaz saja. Banyak dalam Quran ayat-ayat kalimah, ayat-ayat mutasyabihah banyak. Ni nak bawa pada makna apa ni? Ada makna tangan ke dalam Quran, makna beristiwa. Ini nak bawa pada makna apa? Makna hakikatnya ke ataupun bawa kepada makna majaz? Sebab tu orang nak istinbat hukum ni, yang kata ahli mujtahid, itu semua dia kena mengaji. Semua dia tahu ni hakikat, ini majaz, ini mutlak, ini muqayyad. Semua ilmu istilah-istilah dalam Quran semua kena mengaji, baru boleh jadi ahli mujtahid, boleh buat keluar hukum daripada Quran. Kalau tidak, muqallid kita ni.
Muqallid ikut. Selagi tak ngaji usul hadis, tak ngaji usul fiqh. Kata Syekh Hasan Hito, orang kalau dia baca Bukhari dengan Muslim, dia hafal semua nama perawi, periwayat dalam Bukhari Muslim, dia masih lagi muqallid. Syekh Hasan Hito sebab mujtahid, dia telah baca semua kitab hadis. Maknanya Imam Syafi'i level dia gitu, dia telah baca, dia telah terokai semua kitab-kitab hadis, dan dia telah tahu semua perawi-perawi, semua kena hafal perawi. Baru boleh mujtahid. Sebab mana boleh dia terjih satu hukum dengan nak menyatakan saya pegang hadis ni, saya tak terima hadis ni. Mesti ada sebab. Kecuali benda yang dia tak jumpa lah, mungkin. Kecuali ada benda yang memang dia tak jumpa. Selepas dia terokai, dia dah pegang, saya nak pegang hadis ini, saya nak pegang hukum ini bersandarkan kepada hadis ni. Saya tolak hadis yang Imam Ahmad bin Hanbal ataupun Imam Malik pegang tu, di sisi saya tak kuat. Contoh lah, bab kunut, kata Imam Syafi'i, bab kunut. Imam Syafi'i kata kunut sunat ab'ad. Imam Abu Hanifah, Imam Malik tak jumpa hadis di sisi mereka, hadis yang kunut subuh ni sunat ab'ad. Imam Syafi'i jumpa hadis, dan Imam Syafi'i merasakan hadis tu kuat. Lam yazal Rasulullah yaqnut hatta faraqad dunya. Rasulullah sentiasa berkunut sampai meninggal dunia. Ni hadis ni kita pakai jadi sunat ab'ad. Kunut apa tu? Itu kunut subuh, bukan kunut nazilah. Mazhab lain, kunut ada, memang Nabi baca kunut, tapi kunut nazilah tu bukan selalu Nabi kunut. Kalau tidak, kalau tak sampai level tu, muqallid. Lepas tu orang yang mari lepas dia pun muqallid belaka. Imam Baihaqi, walaupun imam hadis mazhab Syafi'i, Imam Baihaqi, Imam Daruqutni, kalau nak ambil ulama-ulama hadis, ulama tafsir, Imam Al-Bughawi mazhab Syafi'i, Imam Tirmizi, banyak ulama-ulama hadis yang memang mereka menguasai hadis, tapi masih lagi dalam bab fiqh mereka istilam, mereka taslim. Sebab dia kata dia bukan level Imam Syafi'i. Mereka jadi murajjih mazhab, tolong kuat mazhab yang dah ada. Imam Nawawi ke bawah lagi, Imam Nawawi hebat hadis. Imam Nawawi, Masya Allah, luar biasa. Dia Al-Azkar, Riyadhus Salihin. Tapi kita menguatkan mazhab yang dah ada. Berbahas tentang mazhab Syafi'i tapi kembang lagi. Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarahkan Bukhari, Fathul Bari, syarah Fathul Bari itu disyarah. Memang ada keahlian lah, tapi mazhab dari segi sudut nak pegangan, nak pegang mana amalan, kena pilih satu mazhab. Dia memilih mazhab Syafi'i, mengukuhkan lagi mazhab Imam Syafi'i. Sebab akhirnya merasakan diri tidak layak untuk nak ijtihad terus. Sebab tu ulama kata pintu ijtihad ni bukan ditutup, boleh, tapi seolah-olah ahlinya dah tak ada. Bukan pintu ijtihad ditutup. Mungkin tak jadi mazhab kelima, mazhab asri ke, mungkin, tapi sebab sehingga ke hari ni seolah-olah macam tak ada orang level. Kalau kita bahas cerita tentang latar belakang imam mazhab ni, tak ada orang level macam dia, tak ada orang. Dan zaman dia pun, nak kata zaman Imam Syafi'i seorang ke alim? Ada orang yang ramai macam Imam Syafi'i, alim, tetapi tak ada pengikut. Ada zaman Imam Syafi'i itu bukan Imam Syafi'i seorang je alim, zaman dia yang mu'asiruhu, yang sezaman, tapi tak ada pengikut, tak ada orang yang mari jaga, ambil pandangan dia, perkemah, tak ada. Jadi mati gitu juga. Sebab ada sahabat dia ada mazhab. Ibnu Abbas ada mazhab. Ibnu Abbas ni sebelum Imam Syafi'i. Tapi kenapa tak familiar mazhab Ibnu Abbas? Sebab ada pandangan-pandangan Ibnu Abbas yang didengar saja. Tak ada anak murid mari dia tulis yang jadikan dia sebagai satu pegangan. Berkata Ibnu Abbas, memperkemaskan, memperincikan lagi. Ini nak boleh jadi mazhab Syafi'i. Kemudian bila sebut mazhab, bukan Imam Syafi'i. Bila sebut mazhab, maknanya semua orang
daripada Imam Syafi'i dan pengikut-pengikut sampai bawah. Siapa yang ada daur peranan, tukang terjih, tukang kembangkan, itu semua pandangan mereka dipanggil pandangan mazhab. Sebab tu jangan pelik, Imam Syafi'i tak terima. Imam Syafi'i bukan mazhab Syafi'i. Ada benda yang Imam Syafi'i tak terima. Macam contoh yang orang kata baca, bila orang meninggal kita baca qul huwallahu ahad, baca sedekah pada Imam Syafi'i antara ulama yang tak terima pahala sedekah ni, bahawa bila kita baca Quran pahala amalan. Dia kata hanya beberapa amalan yang ada nas betul je yang sampai, yang Nabi sebut. Tapi mazhab lain Imam Ahmad bin Hanbal ada, dan pengikut-pengikut mazhab Imam Syafi'i bila tarjih lagi, kaji lagi bab ni, ada kuat kepada mereka dalil sampai. Jadi adakah bila Imam Syafi'i bersendiri dalam isu ni kita kata ini mazhab Syafi'i yang telah tak terima? Tak. Sebab tu ni mazhab, kalau nak ambil pandangan Imam Syafi'i seorang, itu muassisul mazhab, pengasas mazhab. Ada pandangan dalam mazhab Syafi'i menyalahi, yang diamalkan tidak pandangan Imam Syafi'i yang paling latest. Banyak. Sembahyang maghrib, bila kita habis sembahyang maghrib? Bila masuk isyak. Tu senanglah jawapan tu. Itu jawapan tepat lah. Bila masuk isyak lah. Cuma dari segi bila, tak tahu bila isyak ni. Maghrib ni dia kata pandangan Imam Syafi'i yang paling latest, iaitu dia kata waktu di Mesir, masuk je maghrib, ambil wuduk, waktu ambil wuduk, waktu azan sikit, waktu ambil wuduk, kemudian waktu berlalunya waktu sembahyang 5 rakaat, 3 rakaat maghrib, 2 rakaat sembahyang sunat. Lepas tu habis waktu maghrib. Pendek, mungkin dalam 20 minit je. Qaul jadi tu. Itu maknanya kalau ikut qaul yang patut dipegang lah. Sebab Imam Syafi'i punya ijtihad terakhir waktu dia di Mesir. Semua pandangan dia di Mesir ni patutnya kena ikut. Jadi pendek maghrib ni. Lepas tu maghrib tak lambat. Maghrib sebenarnya kalau kita raih betul-betul pandangan Imam Syafi'i yang paling latest, kita tak boleh lewat maghrib. Sekejap sangat maghrib. Dalam masuk sikit wuduk, berlalu waktu untuk sembahyang 5 rakaat. Maknanya 20 minit gitu je. Lepas tu habis. Lepas tu tak boleh buka dulu kenyang-kenyang tu baru sembahyang maghrib. Kalau cara kita tu seolah-olah kita dah sembahyang maghrib 2 waktu atas pandangan mazhab Imam Syafi'i yang paling baru. Tapi ulama dalam mazhab Syafi'i kata kita nak pegang pandangan Imam Syafi'i yang lama lah. Yang baru ni macam tak kuat lah hujah dia. Sebab Imam Syafi'i waktu di Iraq dulu, sebelum Mesir, dia fatwakan maghrib ni macam kita duk amal hari ni, iaitu apabila hilang mega merah. Kalau duduk tepi pantai tu kan, sampai mana tak nampak dah merah-merah tu, gelap dah, baru isyak. Tu lama, tu standard hari ni, yang hampir-hampir sejam. Kalau tidak, maghrib pendek. Sebab tu maghrib tak boleh. Maghrib ni kalau nak khuruj minal khilaf, keluar daripada khilaf, maghrib jangan lambat. Sebab keluar daripada khilaf lah, jangan sampai kita semayang ni, semayang maghrib yang ada setengah pandangan kata itu sebenarnya dah habis waktu maghrib. Kalau boleh kita elak kan. Contoh kita semayang maghrib sekarang apa? 7.25 itu kan. Maknanya kalau dah semayang maghrib 8 maghrib lagi, 8 suku maghrib lagi, tapi itu sebenarnya tak bagus. Sebab ada pandangan kata maghrib dah habis. Sebab tu buka ni moleknya tak semayang dulu. Buka dengan kurma lah. Buka dengan kurma, tapi kita tidak lengahkan. Tak boleh lengahkan. Jadi tengok, Imam Syafi'i patutnya peganglah yang paling latest. Bukan isu tu je, banyak lagi isu. Mazhab Syafi'i dipanggil. Syafi'i ni pengikut mazhab, tolong kemah lagi, nampak lagi taklah. Kita kena pegang pandangan Imam Syafi'i yang lama lah. Sebab apa, nampak benda tu lebih sesuai dengan hadis. Memang
Macam tu cara dia. Itu baru betul. Tapi masih lagi dalam mazhab, lingkaran mazhab. Baik. Okey, habis itu Jadi kemudian dia kata istilah syarak ni penting ni. Dalam istilah syarak, apa itu gadaian? Dia kata gadaian itu adalah merujuk kepada kontrak gadaian. Ini berdasarkan kepada asas dan pengertian yang biasanya dimaksudkan oleh ulama fiqh. Istilah ini juga digunakan bagi merujuk kepada barang gadaian itu sendiri. Ini dinyatakan oleh firman Allah, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Jika kamu berada dalam musafir lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh, sedangkan kamu tidak mendapati juru tulis atau kan nak tulis akad lah, maka hendaklah diserahkan barang-barang gadaian yang akan dipegang oleh orang yang memberi hutang. Okey, nampak mana tujuan gadaian ni? Nak beri kita ni keyakinan kepada orang yang beri kita hutang bahawa kita ni memang akan bayar, sebab barang ada dengan saya, barang dia ada dengan saya, yang kalau dia tak boleh bayar ke apa, maka saya berhak untuk jual barang ni bagi menutup hutang. Ni ayat dia. Wa in kuntum ala safar wa lam tajidu katiban. Kita nak pakai duit, kemudian tak ada pula orang yang nak tulis nak tulis kontrak lah. Tak wajib pun, sunat, tapi nak suruh kalau bertulis ni ada bukti lah. Tak ada farihanu maqbudah, bagilah benda dulu. Saya boleh bagi hutang, tapi saya nak cagaran, saya nak gadai sikit. Ada benda barang tak? Biar saya pegang. Boleh. Kalau tak pegang pun tak apa. Rahan nanti kita belajar, tak semestinya duduk di tangan pemberi hutang. Yang penting barang tu dah declare oleh dua orang yang berkontrak ni sebagai barang dagangan, sebagai barang gadaian. Walaupun duduk di tangan penghutang tu sendiri, tak apa. Tapi dia tak boleh, bila barang gadaian dia tak boleh jual, dia tak boleh apa. Dia tahu lah. Kalau kita dah orang tu minta, orang yang memberi hutang kan, dia kata saya boleh bagi hutang tapi saya nak gadaian. Nak gadai apa? Saya ada motor. Bila start kita tahu dah motor ni dia dah tak boleh jual, tak boleh apa, nanti kita akan bincang anda yang boleh pakai je motor ni, walaupun duduk di tangan penghutang tu sendiri. Tak apa, tak semestinya duduk di tangan pemberi hutang. Tapi motor tu tahu dah dia tak boleh jual, dia tak boleh buat benda-benda yang sampai tahap menghilangkan pemilikan. Dia tak boleh. Kalau dia pakai pun sampai tahap dia kena minta izin. Sebab itu ada hak, dia kena minta izin dengan orang yang beri pada dia hutang, minta izin supaya dia tahu ni barang ni. Cuma barang ni tak boleh jual, tak boleh apa dah. Baik. Itu makna dia. Perkataan rihan dalam ayat ini adalah kata jamak bagi rahn. Kata jamak bahasa Arab ni dia ada mufrad tunggal. Kitabun, sebutir kitab. Kalau banyak kitab, kutubun. Kalau rasulun, seorang rasul. Kalau banyak rasulun, seorang rasul, mufrad. Kalau banyak rasul, apa? Jamak dia apa? Rusul. Tilka rusulu faddalna. Ar-rusul. Alif lam ra sim lam. Rusul. Seorang rasul, rasul ra sim waw lam. Nabiyun, seorang nabi. Banyak nabi, jamak dia. Ni buat kelas bahasa Arab sikit lah. Nabiyun, kalau banyak seorang nabi. Kalau banyak nabi,
Anbiya. Anbiya kan kita tahu para anbiya. Anbiya tu jamak. Jamak. Dia kalau ikut nabi, nabiyun. Masjid. Satu masjid, kalau banyak masjid, banyak masjid. Satu masjid, masjidun. Banyak masjid. Masajid. Innama ya'muru masajidallah. Masajidallah. Masjid-masjid. Jadi dalam bahasa Arab ni dia tak ada ganda, dia tak ada jangan masjidun, masjidun, masjidun. Tak ada gitu. Masjid-masjid tak ada. Tu bukan Arab tu. Dia tak ada dua kali. Arab takkan ada dua kali. Masjidun, masjidun tak ada. Masjidun jamak masajid. Canggih bahasa Arab. Dia ada kata jamak dia boleh berubah. Jamak taksir yang berubah daripada struktur asal, berubah. Masjid, masajid jadi tambah. Ada jamak muzakkar salim. Kalau muslimun seorang Islam, ramai Islam. Muslimun seorang Islam, kalau ramai orang Islam. Muslimuna. Ayyuhal muslimun. Tu ramai tu. Seorang muslimun. Tak? Kalau ramai muslimuna. Nampak? Taib. Tapi kelas bahasa Arab tak ada buka. Banyak kelas bahasa Arab. Hari pertama je ramai, lepas tu tak ada. Memang standard. Kelas bahasa Arab ni dia jadi macam entah, hari pertama paling kuat, hari kedua lepas tinggal 2 orang. Sebab bahasa Arab dia tak boleh putus. Kalau main ngaji 3 hari, cuti 2 kali, habis. Sebab bahasa Arab ni khususnya nahwu kan, dia berantai. Dia begitu. Terlepas yang depan tak faham satu, habis. Masuk kelas yang kita tak hadir sekali, masuk kita dah tak dah. Lepas tu kita malas. Sebab tu kelas nahwu kena masuk daripada awal sampai akhir, kelas nahwu. Sebab dia ilmu yang berantai. Fiqh tak apa. Terlepas bab wakalah, kita mengaji bab arahan. Tak apalah, wakalah tu nanti ngaji lah pula. Tapi wakalah tak sabit dengan arahan. Itu fiqh. Terlepas bab wuduk, tapi bila masuk orang ajar bab mandi wajib, tak apa, boleh terima. Tapi nahwu tak boleh, dia berantai. Tak faham, Ustaz istimewa mufrad dah tak faham, jamak taksir tak faham, nak pergi lepas pada tu pula tak tahu lah. Susah. Taib. Okey. Jadi dia kata jamak pada rihan dalam ayat ni kan farihanun maqbudah. Jamak kepada rahnun, jamak pada gadai, iaitu barang gadaian, kerana ia disifatkan dengan kata sifat maqbudah, yakni yang dipegang. Sifat ini hanyalah sesuai kepada benda, bukannya dengan perkara yang abstrak, iaitu akad. Kerana akad adalah perkara abstrak yang tidak boleh dipegang. Oleh itu, istilah gadaian yang merujuk kepada kontrak gadaian bermaksud, ini dia punya definisi dia, menjadikan sesuatu barang yang bernilai sebagai cagaran kepada hutang dan akan digunakan untuk melangsaikan hutang jika hutang tersebut tidak dapat dibayar. Itu definisi dia. Itu definisi kalau kat sini dia lebih terang. Dia kata apa? Ja'alu 'ainin. Apa itu rahan? Menjadikan sesuatu ain. Barang gadaian mesti ain, benda yang ada, benda yang ain. Ja'alu 'ainin, dia kata maliyah. Barang pula, barang yang mesti bersifat harta. Ini definisi dia lebih luas. Dia mesti barang tu bukan barang, semua barang boleh buat gadaian tak. Barang yang maliyah, yang daripada mata benda, daripada harta, ada nilai. Dia mesti benda yang harta, sifatnya harta Okey, 2. Wathiqatan bidainin. Wathiqatan bidainin maksudnya yang menyamai kepada hutang. Dia tak boleh letak
barang gadaian ni benda yang jauh sangat, murah, jadi tak ada impak lah. Ini kira orang nak bagi hutang, tapi orang nak supaya kalau kita tak boleh bayar, tuan tu boleh jual. Mestilah wathiqatan, yang level lah dengan hutang. Yustawfa minha, maka ditunaikan, diselesaikan daripada hutang melalui barang tadi, iaitu bila kita jual. Bila tak boleh, bila orang tu uzur, susah nak bayar hutang, barang yang ada itu boleh dijual. Yustawfa, diselesaikan hutang melalui barang gadaian tadi. Jadi barang gadaian ni tak wajib. Sebenarnya hutang boleh je bagi, tak ada gadaian. Sah tak? Sah, tak ada masalah. Asal hutang tak ada masalah, saya nak bagi hutang. Cuma syarak buat satu hukum untuk nak beri jaminan. Ada orang, bukan semua orang mudah nak bagi hutang. Dia kata saya nak bagi hutang tapi saya nak gadaian. Kena buat, kena bagi. Saya nak hutang tapi saya nak gadaian. Ataupun lepas dah bagi hutang pun boleh minta gadaian. Lepas dah bagi hutang, saya nak gadaian saya nak gadaian, saya dah bagi hutang kita ada hutang, saya takut awak tak boleh bayar, saya nak gadai. Ada sesuatu yang awak boleh gadaikan, beri pada saya. Kita nak ittifaq satu benda, motor ni ke, boleh tak? Ada. Saya takut nanti awak tak boleh bayar. Gitu. Kalau nak beri hutang tanpa ada gadaian pun tak ada masalah, boleh. Okey, baik. Kemudian dia kata dengan ini cagaran diwujudkan melalui kontrak. Oleh itu pencagar ialah penggadai, penerima cagaran pula ialah pemiutang. Barang yang dicagar ialah barang yang digadai. Barang yang digadai ini merujuk kepada semua perkara yang boleh disukat dan bernilai, iaitu barang yang diiktiraf sebagai harta oleh syarak. Syarak mengiktiraf perkara itu sebagai harta. Jadi kalau kita perhati molek, rukun dia ada rahin. Siapa dia rahin ni? Rahinun. Jadi dalam isu ni rahinun ni siapa? Sebelum kita nak masuk dalam ni, kita kena tahu dulu kedudukan. Siapa dia rahin, siapa dia marhun. Sekejap ni surah dia. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Okey. Maknanya bila orang kata surah Rahan ni gini tu dia kata Haji Ahmad hutang dengan Haji Asri 10,000. Haji Ahmad berhutang dengan Haji Asri 10,000. Ayyakuna li Zaidin ala Amr, maksudnya Haji Ahmad wajib bayar hutang kepada Haji Asri 10,000. Jadi yang hutang, siapa yang hutang? Haji Ahmad. Siapa yang beri hutang, orang panggil pemiutang tak? Pemiutang. Siapa pemiutang? Haji Asri, pasal dia yang bagi hutang. Okey. Berapa? RM1,000. Maka lepas dah hutang tu, dah tabik dah hutang, barulah Haji Ahmad ini dia khabar kepada Haji Asri. Dia kata, Rahan tu kadari, aku nak beri, aku nak cagarkan, nak gadaikan ni apa benda ni, motor aku ni kepada kamu. Aku nak gadaikan motor aku ni kepada kamu dengan namanya boleh kita Rahan tu kadari bi'al, aku nak cagarkan motor aku ni kepada kamu sebagai gadaian kepada hutang yang wajib kepada aku ni. Ni boleh mari daripada siapa ni? Ni mari daripada penghutang. Penghutang sendiri nak bagi gadaian. Boleh tak? Penghutang bagi ni atas permintaan daripada penghutang. Penghutang yang minta bagi gadaian sikit. Kalau dia dah setuju, dia dah bagi setuju, memang dia kena setujulah kalau orang tu minta untuk gadai. Masa tu itu kontrak dia, itu akad dia.
Haji Asri minta dengan Haji Ahmad bagi gadaian sikit. Jadi Haji Ahmad akan bawa ke Haji Asri, ni aku gadaikan kepada kau motor aku ni untuk utang yang wajib ke atas aku untuk aku bayar itu. Gitu. Lepas tu kata Haji Asri, qabiltu, aku terimalah. Terima tu lah. Bukan qabiltu nikah tak. Qabiltu saja. Qabiltu, aku terimalah akad ni. Terimalah sebab ni nak gadai motor ni. Kalau Haji Asri tak terima, tak, utang 100,000 bagi motor EFI. Tak nak lah. Kalau Haji Asri tak nak, saya nak cari mahal lagi, cari barang gadai yang lebih mahal, yang wathiqah bidainin, yang dia ni boleh dipercayai lah untuk menutup hutang-hutang tadi. Tak jadi lah arahan tu, kena sampai seperti akad tu, qabil tu. Okey, baik. Bila kita khabar gini, bila kita kata gini, ada 5 rukun rahan ni. 5 rukun rahan. Pertama, rahin. Rahin kat sini pemberi cagaran. Okey, dalam cerita Haji Ahmad dengan Haji Asri, siapa yang beri cagaran? Dia beri cagaran, dia beri gadaian. Siapa? Dalam cerita Haji Ahmad dengan Haji Asri tadi, Haji Ahmad lah. Jadi Haji Ahmad ni bahasa Arab panggil rahin, rahinun. Okey. Yang kedua, rukun yang kedua, nanti ni kita akan belajar dia. Dia panggil murtahin. Murtahin. Tadi rahin, murtahin. Murtahin ni orang yang meminta cagaran. Siapa dalam cerita Haji Ahmad dengan Haji Asri? Haji Asri lah. Sebab biasanya pemiutang yang minta cagaran tu. Murtahin Haji Asri. Okey. Baik. Yang ketiga marhunun, barang yang digadaikan. Apa dalam cerita Haji Ahmad dengan Haji Asri tadi? Motor. Nampak? Ni kena ngajar gini baru dia faham sikit. Dia tak ada ngajar level tinggi-tinggi sangat. Okey. Motor. Okey? Motor. Yang keempat, marhunun bih. Sebab gadaian. Apakah yang menjadi sebab kepada gadaian barang ataupun sebab yang berlakunya gadaian? Apa dalam cerita ni? Marhunun bih. Sebab apa siapa kena bayar gadai tu? Sebab hutang. Jadi marhunun bih ni hutang tu. Berapa hutang tu? Jadi kalau dalam cerita ni 10,000 lah. 10,000. Marhunun bih ni 10,000 hutang tersebut. Ini nanti semua ada syarat-syarat dia. Rahin apa syarat dia? Murtahin apa syarat dia? Marhun apa syarat dia? Marhunun bih, sebab-sebab yang berlakunya gadaian, apa syarat dia, hutang tu. Dan yang kelima, sirah. Sirah ni, sirah lah, kontrak lah, akad. Ni rukun. Ni orang panggil 5 rukun rahan. Rahin, murtahin, marhunun bih, sirah. Rahinun, murtahinun, marhunun bih, siratun. Tu 5 rukun. Jadi semua tu nanti agak pecah. Dalam kitab ni dia akan bahas tentang syarat dia. Apa syarat rahin? Dia akan bahas nanti. Baik. Jadi kita tahu situasi tu. Baik. Kemudian dia kata, dengan ini kita mendapati bahawa ta'rif gadaian telah menyebut secara ringkas rukun-rukun kontrak gadaian beserta hukum dan hikmahnya. Semua ini akan dibincangkan secara lebih mendalam nanti, insya-Allah. Okey, yang ni saya tak nak baca panjang pasal kita kan nak sikit-sikit. Sebab yang ni kalau boleh kita tak payah baca sangatlah. Ini dalil ni tuan-tuan baca sendiri dalil. Istimewanya fiqh Mahdi ni, dia
dia kitab yang dia turut mari dalil. Jadi kita baguslah mengukuhkan kita. Maknanya bila mazhab tentukan ini harus mana dalil dia. Kan? Mana dalil dia? Khalas, ni ada dalil. Tak ada benda yang dalam mazhab nyatakan suatu hukum mereka mesti ada dalil. Mana ada Imam Syafi'i kata ni sunat tak ada dalil, ini makruh mesti ada dalil. Ni kitab ni Syekh Mustafa Bura, biasa kitab fiqh ni dia tak sibuk dengan dalil lah, dia terus hukumnya harus, haram, halal. Tapi kitab fiqh manhaji ni dia buat mari juga, pasal dia tak terkejar-kejar lah, sebab dia boleh buat kitab yang begitu banyak jilidnya. Biasa orang buat kitab ni memang banyak hukum nak bahas, jadi kalau buat mari dalil pula, panjang lah kat matan orang tak macam matan Safinatun Najah. Kan ada mengaji Safinah kan, ada ajar Safinah kan, ada dalil tak dalam Safinah? Mana ada? Tak ada. Ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunat. Mana kitab pendek je. Kitab-kitab syarah adalah. Okey, jadi dalil Quran saya baca sekali lalu tadi hak dah baca tadi, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Okey, lepas tu ada ayat ni, ayat yang terpanjang dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ni ayat paling panjang dalam Quran. Mana ayat ni? Ini orang kata ayat ni memang betul turun kepada rahan, cagar. Wahai orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan jual beli atau sebaiknya secara hutang sehingga suatu tempoh, maka hendaklah kamu menulisnya. Banyak kalau buka tafsir dia kata ayat ni bukan cerita ayat bab hutang je, sebenarnya bab cagar. Tulis sikit cagaran ni, kita beri cagaran tulis. Kalau berhutang beri cagaran kemudian tulis. Ini bermakna gadaian berperanan sama seperti catatan hutang. Ini sekaligus menunjukkan gadaian dibenarkan oleh syarak. Sunnah hadis pula, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunah. Nampak? Nabi ni bukan senang tuan-tuan. Nabi wafat dalam keadaan baju besinya digadai. Bukan biasa digadai pada Yahudi. Maknanya ini banyak hukum keluar. Pertama, hukum apa? Hukum hutang ni boleh. Jangan rasa teraib dengan hutang. Jangan kalau ada orang berhutang tak bagus. Nabi berhutang. Tapi hutang ada hajat lah. Bukan hutang sorak-sorak. Hutang ada hajat. Ada hajat keluarga, hajat nafkah, keperluan kita, hajat kemaslahatan Islam. Nabi banyak hutang untuk kemaslahatan Islam. Mereka awal Islam tak berapa banyak lagi dana, aset, Nabi berhutang. Tapi itu satu, nak kata hutang ni bukan aib. Kalau orang nak berhutang, bukan aib. Sebab dia susah. Sebab dia susah. Bila susah, jadi kita bagi dia hutang. Orang susah. Mesti dia ni nak. Lepas tu ada nanti dalam bab hutang kan, yang kita bincang dalam bab hutang. Maknanya dalam setengah situasi dia kata dia ni, kita bagi hutang tu lagi besar pahala daripada kita beri terus. Kenapa? Sebab muruah. Orang kalau dia nak minta hutang bukan sebab dia nak saja. Nampak? Jangan orang kalau minta je, saya nak saya pakai duit RM10. Apa ambil lah. Nampak? Dia jatuhkan sikit image. Islam ambil kira image kita kan jatuh sikit. Walaupun kita boleh bagi, tapi biar, sebab dia nak tunjuk kata bukan saya nak, saya bukan minta saja, saya ada duit. Tapi sekarang ni saya tak ada duit ni, saya nak pakai.
Itu antara, sebab tu dia kata kita beri hutang tu jauh lebih afdal daripada kita beri saja dalam setengah mauqif. Beri saja ni saat orang tak memerlukan, ada orang tu kita bagi. Sama kalau belajar bab taharah kan, bab tayamum yang bab tak ada air. Bila kita tak ada air, bila kita ada air, dia kata kita tengah tak ada air ni, nak ambil wuduk, wajib kita cari, maknanya kalau ada orang bagi pinjam duit untuk beli air, kita tengah tak ada air ni, tiba-tiba ada orang nak bagi pinjam duit, nah saya bagi pinjam awak duit untuk awak beli air, dengan orang yang seorang lagi datang, dia bukan bagi pinjam duit, dia kata dia bagi air terus. Orang bagi air dengan orang bagi pinjam duit. Sekarang orang tu tak nak bagi air, dia kata saya nak bagi pinjam duit. Kalau nak bagi pinjam duit untuk beli air, pada ketika tu ulama kata hukum dia berbeza dengan orang yang bagi air. Sebab bagi duit ini dalam bab tu pula, dalam bab tayamum. Sebab bagi duit dengan bagi air lain. Bagi duit untuk saya beli air lain. Kalau bagi air, kita pergi rumah kawan kita, mari sini sikit, minta terus, bukan hutang tak. Itu tak nampak jatuh maruah kita. Nampak orang tu tengah makan kuih, main kuih sikit. Lain kalau pergi kat orang, pinjam 3 sen nak beli kuih. Jatuh macam mimis yang minta 3 sen tu jatuh. Tapi kuih yang dah ada dah kan, kalau kita ambil macam ni, menunjukkan tak, saya bukan tak ada duit dah, saya ada duit, tapi ni saya nak je, saya nak minta dengan awak, nak minta barang terus. Tu beza orang bagi air dengan orang bagi duit untuk beli air. Kalau orang bagi duit untuk beli air tak wajib terima. Orang bagi duit untuk beli air tak wajib terima, tak payah terima, tayamum dia. Tapi kalau orang beri air, nah air tak ada air, nah air, wajib terima, ambil wuduk mesti pakai air. Kalau orang bagi duit, nak ambil duit, berapa ringgit air kat kedai? RM1 lah. Lain tu, jatuh maruah kita, jatuh. Islam ni ambil kira maruah. Kalau orang bagi duit, tak apa, saya tayamum je. Orang offer air, jangan dia buat tayamum, ambil air tu, ambil, tak sah tayamum. Kenapa beza? Kalau baca kitab kat situ kan, apa beza bagi air dengan bagi duit? Sama je, tak sama. Dari segi muru'ah, muru'ah ni maruah, Islam tak kira maruah. Orang boleh tercalar maruah dia. Maruah dia boleh tercalar kalau dia terima pemberian duit. Itu dalam setengah mauqif sampai tahap tu. Okey, baik. Jadi Nabi ni meninggal dunia, dia punya baju besi dia dicagar di sisi Yahudi bi 30 sa', 30 sa', 30 gantang daripada barli. 30 gantang barli. Satu sa' ni gantang. Sa' ni maknanya 4 cupak lah. 4 cupak. Satu sa' 4 cupak. Jadi gantang. 30 gantang Nabi hutang, minta dengan orang, pinjam dengan Yahudi, hutang dengan Yahudi 30 gantang. Kemudian Nabi serah Nabi punya baju besi. Tak apa, kalau aku tak boleh bayar ke nanti, jual. Waktu Nabi meninggal, baju besi dia tu duduk lagi, maksudnya tak bayar lagi. Nampak? Dalil-dalil lain akan kami bentangkan sepanjang perbincangan ini nanti. Gadaian ketika bukan dalam perjalanan dan ketika wujudnya pencatat. Okey, baca. Surat 1608. Gadaian ketika bukan dalam perjalanan dan ketika wujud pencatat. Dalam Al-Quran yang telah disebutkan sebelum ini, Allah Subhanahu Wa Taala
musafir, kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh sedangkan kamu tidak mendapati dulu tulis, maka hendaklah diserahkan barang-barang gadaian yang akan dipegang oleh orang yang memberi hutang. Berdasarkan zahir ayat ini, gadaian hanya dibenarkan ketika dalam perjalanan dan ketika keadaan menjaga hutang. Namun demikian, ini bukanlah makna sebenar ayat tersebut. Gadaian dibenarkan ketika dalam perjalanan dan ketika menetap di suatu tempat, ketika ada perjalanan atau ketika ketiadaannya. Ini dijelaskan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat lain bahawa Nabi SAW pernah membeli sebuah makanan daripada seorang Yahudi secara hutang dan baginda menggadaikan baju besinya. Jelas sekarang di sini kedua pihak ketika itu berada di Madinah dan bukan berada dalam perjalanan. Begitu juga bercatat hutang di Madinah sudah tentu ramai. Hadis ini menunjukkan kesahihan terhadap suatu kontrak gadaian tidak perlu bergantung pada dua aspek tersebut. Para ulama menjelaskan bahawa tujuan Al-Quran mengkhususkan masalah ini hanya ketika dalam perjalanan yang ketiadaan tercatat adalah untuk menjelaskan keadaan yang biasa berlaku. Tak ada apa tu tak ada masalah tu Itu nak cerita ayat Quran. Kalau ikut dalam tu dia kata waktu musafir saja, wa in kuntum ala safar, jika kamu dalam musafir. Jadi adakah gadaian ni hanya ketika musafir saja? Kalau kita duduk kampung tak boleh gadai ke? Boleh. Itu nak menceritakan, dia kata itu nak mencerita hal kebiasaan aghlabiyah orang biasa dalam musafir ni yang tak ada duit ni, yang siapa nak kena pinjam ni, kalau duduk di rumah dia biasa tak ada masalah. Jadi sebab tu gadaian ni kata walaupun ayat tu tulis bab musafir dan juga gadaian ni ditulis kedua tu bila tak ada pencatit baru gadai. Ada pencatit ke tak ada pencatit, harus untuk membuat kontrak gadaian. Okey, dari segi hukum ni dah bahas tentang hukum gadaian. Hukum gadaian pula dia kata tuan-tuan, berpandukan ayat di atas. Ayat apa? Ayat walam tajidu katiban farihanu maqbudah. Secara zahirnya gadaian macam wajib. Dia kata wajib. Siapa berhutang, kalau orang minta gadaian, wajib bagi gadai. Okey? Kalau orang minta gadaian, wajib bagi gadai. Wajib. Zahirnya ayat ini merupakan ayat perintah kerana ia bermaksud hendaklah ada gadaian daripada kamu. Kaedah usul fiqh menyebut perintah bererti arahan yang wajib dilaksanakan. Walaupun demikian, para ulama berpendapat gadaian tidak diwajibkan. Nampak? Sekarang ni di isu dia timbul ayat ni, ayat perintah. Bila berhutang, jika kamu dalam musafir, walaupun tak ada orang menulis, wajib kamu kena beri cagaran. Seolah-olah siapa berhutang wajib kena ada cagaran. Sebab apa? Sebab dalilnya perintah. Dalilnya apa? Perintah. Dalam kaedah usul, semua perintah dia akan bawa pada dua hukum, wajib atau sunat. Perintah kalau kuat, wajib. Kalau tak apa kuat, jadi sunat. Perintah ni amar. Nahi pula, larangan. Kalau jumpa nafs dalam Quran dan hadis larang, dia akan bawa pada dua hukum. Satunya hukum haram. Kalau tak apa kuat, jadi makruh. Makruh ni larang tau. Jangan kita duk kata makruh je. Makruh ni maknanya Allah dan Rasul mesti ada larang. Kalau tidak, tak jadi makruh. Jangan kata makruh je, tak apa, bukan dosa pun. Tu salah tu. Ngaji gitu, orang ngaji makruh ni supaya tahu makruh ni apa? Manahallahu syari' nahyan ghaira jazim. Sesuatu yang dilarang oleh syarak, tetapi larangan yang tidak kuat. Tapi patutnya orang ni dia akan pandang dari sudut larangan. Apa yang Allah larang, tak boleh, makruh, jangan buat makruh. Makruh ni, sebab tu dah orang tua-tua disebut apa? Makruh ni perkara yang dibenci Allah. Jadi selalu orang tua-tua dia kata makruh ni Allah benci. Bila Allah benci, mana boleh orang hamba Allah, orang yang kuat beramal, beriman dengan Allah, Allah benci tu, mana boleh kita
Tak apa. Mana boleh tak apa? Itu makruh. Dah haram lagi. Ini dosa kecil pun okey. Dosa kecil je. Dosa kecil je. Dia ingat apa? Dosa kecil je. Dia yang penting jangan dosa besar. Dosa kecil tak apa. Lepas tu yang salah besar, orang perempuan, biasa orang perempuan lah, bila dia berkelahi dengan suami dia, tak apa, nanti minta maaf. Takut tak ada minta maaf. Belawang, tak apa, nanti minta maaf. Raya esok nanti minta maaf. Tak ada raya. Takut tak ada raya. Jadi jangan cari pasal. Apa nanti minta maaf. Nanti ni dia panggil taman ni tangguh. Mati dia tak tahu bila. Jadi diri kita sentiasa kena bersihkan daripada sepadan tu. Ada nanti bila dah tersalah tergelincir, barulah cepat. Bukan kata nanti tak apa saya buat, nanti saya minta maaf. Jangan. Kita tak pegang umur kita tak pegang. Okey, baik. Jadi asalnya dia bawa pada wajib dah. Ayat ini merupakan ayat perintah. Sebaliknya perintah ini hanya menunjukkan perkara ini dibenarkan. Manusia boleh mengamalkannya dan boleh tidak mengamalkannya. Ini kerana amalan ini dibenarkan bagi mengesahkan hak manusia, sedangkan manusia boleh mengesahkan hak mereka dan boleh tidak mengesahkannya. Hukum ini dikukuhkan lagi oleh firman Allah, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatah. Jika sebahagian kamu menyerahkan amanah kepada sebahagian yang lain, maka hendaklah pihak yang diamanahkan itu menunaikan amanah yang diserahkan kepadanya. Ayat ini bermaksud hendaklah kamu menjadi penghutang yang dipercayai, yang akan membayar hutangnya tanpa perlu kepada cagaran. Begitu juga hendaklah menunaikan kepercayaan tersebut tanpa mengkhianati. Jadi tuan-tuan, ayat Farihan Maqdudah ni ulama keluarkan hukum bahawa gadaian hukumnya harus. Wajib pun tak, sunat pun tak. Gadaian hukumnya harus. Dia ada kata perintah tetapi dia akan bawa pada makna harus. Ada dalam Quran. Contohnya macam ayat surah Jumaat. Surah Jumaat fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah selesai sembahyang Jumaat, fantashiru fil ard, bertebarlah kamu ke seluruh dunia, wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki. Itu semua perintah ke ni? Fantasharu perintah fi amr, wabtaghu perintah. Okey, wajib ke? Lepas main Jumaat, wajib geruk. Siapa duduk dalam masjid berdosa. Kalau main zahir ayat kalau nak main gitu, sebab tu bukan senang nak tafsir Quran ni. Perintah tu, fi'il amar tu. Selepas selesai sembahyang Jumaat hendaklah bertebaran. Tu ayat dia. Mana kita nampak orang lepak kat masjid duduk, keluar, haram. Kalau ambil nas. Tetapi ulama bahas hukum bertebaran cari rezeki ketika tu harus. Nak cerita harus, perintah, tapi perintah nak kata harus sebab sebelumnya ada larangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Sebelum ayat tu dia kata apabila diseru nama Allah bila azan bersegeralah kamu pergi ke masjid, fas'au ila dzikrillah, cepat pergi masjid, wazarul bai', tinggalkan, larangnya tu, tinggalkan segala jual beli. Ketika tu haram jual beli, tak boleh jual beli yang menyebabkan kita sampai tak pergi masjid, tinggal. Ada larang. Selepas ayat larang, mari pula ayat lepas pada tu suruh bertebaran pula cari rezeki. Setiap perintah yang sebelumnya ada larang, maknanya itu kaedah dalam usul fiqh, dia kata bawa kepada harus.
Itu nak kata harus. Siapa duduk masjid tak apa. Siapa duduk masjid tak apa. Jangan siapa baca Quran, tiba-tiba tak boleh, haram duduk masjid, buat keluar fatwa pula. Siapa lepas main Jumaat lepak, tak boleh. Dalam Quran Allah suruh bertebaran, cari rezeki. Kawan terpencing dah, cari rezeki buat. Tak apa. Itu menunjukkan kata harus. Jadi ayat ni tuan-tuan, Rahan ni harus. Siapa yang nak minta cagaran boleh, siapa tak mau minta cagaran apa-apa boleh. Siapa kata saya nak bagi hutang gitu je, minta cagaran tak? Saya tak cagaran, tak apa. Nanti ada duit bayar. Bagus lah. Itu bagus. Tapi harus. Sebab hak hukum ni datang untuk membela hak je. Kita ada hak. Saya takut dia nanti tak bayar, jadi saya ada hak nak minta. Hak tak apa. Adalah kelayakan untuk dia nak minta, tapi tak wajib. Tidak wajib. Ayat ini okey, menurut ulama lagi, gadaian adalah ganti kepada catatan hutang. Oleh itu hukum gadaian sama dengan hukum catatan. Catatan hutang tak wajib. Ada ulama kata gitu. Ada ulama kata gadai ni adalah sebagai ganti kepada tulis. Biasa tulis kontrak. Siapa nak berhutang, tulis sikit, tanda tangan. Asalnya gitu lah, tanda tangan sikit. Okay, ni hutang. Lepas tu bila tak ada tulis, ganti dengan bagi sikit barang. Ada barang apa-apa nasi gadai, itu asal dia. Jadi dia kata hukum gadaian ikut hukum ganti dia. Diganti apa? Diganti tulis. Tulis hukumnya tak wajib, harus. Maka gadaian pun jadi harus. Ada. Hutang ni boleh tak kita sebut pinjam? Boleh tak pinjam duit? Boleh? Boleh tak pinjam duit? Pinjam duit boleh? Tak boleh. Pinjam lain. Sebab tu kalau duit orang panggil hutang. Kalau nak tulis apa-apa jangan ada tulis kontrak pinjaman lah. Pinjam ni tuan-tuan, pinjam ni masuk di dalam hukum dia. Ni kita bincang bab pinjam. Pinjam ni tuan-tuan, i'arah ada, nanti kita jumpa satu bab. Pinjam ni apa? Pinjam beg ni, ni beg saya cantik ni, ada belang-belang ni. Ustaz pinjam beg tak? Saya mau bagi pinjam. Nanti katanya nak pulang balik, pulang apa? Pulang beg ni juga. Ni pulang ni juga. Jangan duk cari beg lain. Saya nak beg ni juga. Itu baru pinjam. Pinjam ni menggunakan barang, ibahatul intifa'. Menggunakan barang, tak mengikis sikit pun air dia, barang. Tuan-tuan, duit mana boleh pinjam? Sebab nanti yang tuan-tuan bayar bukan duit yang saya bagi hari tu. Betul tak? Hak RM50 hari tu lah. Lain RM50 lain saya bagi tu, nombor lain. Sebab tu duit tak boleh sebut pinjam. Salah pinjam duit. Kalau pinjam kena bagi hak yang tu juga, hak note tu juga. Sebab tu dipanggil hutang, dipanggil qarad, hutang. Maknanya tuan-tuan kalau berhutang, maka kena gantikan dia punya apa nilai. Kita bagi saya bagi pinjam, saya bagi hutang. Biasa-biasa hutang ni tuan-tuan, duit boleh, hutang beras boleh, ain pun boleh sebenarnya. Hutang beras, benda-benda yang dipanggil misli je. Maknanya kalau saya hutang beras 5 kilo, hutang beras. Nanti bayar dengan apa? Nanti bayar dengan beras, tapi bukan beras yang hutang itu. Ada. Sebab tu duit tak boleh. Duit tak boleh nama pinjam. Duit kena sebut hutang. Hutang tak boleh. Kalau kita akan bayar balik dengan benda yang sama, ain yang sama, itu maknanya pinjam, bukan hutang. Ada? Pinjam handset ya, pinjam kereta ya. Lepas pinjam kereta, hantar apa? Kereta juga lah, hantar motor. Itu panggil hutang.
Sebab tu tak bagi salah kalau orang sebut duit pinjam, tapi istilah kita itu masuk dalam bab i'arah, pinjaman. Bab duit, hutang beras, hutang makanan, hutang apa, qarad. Qarad tu yang boleh diriba tau. Kullu qardin jarra naf'uhu lil muqri fa huwa riba. Setiap hutang, bukan pinjam, hutang yang mengalir faedah kepada pemberi pinjam, maka di situ ada riba. Yang so, bila dia kontrakkan, saya beri hutang ke awak ni dengan syarat awak bayar ke saya lebih, itu jadi riba. Naam. Lepas tu kalau orang peka, dia tak terima kau tulis kat buku perjanjian pinjaman, tak terima. Tapi kalau bank pakai ada bank pinjam, hutang ada tak? Pinjaman ada tak? Dia maksudnya dia tak kena lah dari segi syarak salah lah, istilah lah. Mungkin kosok dia hutang, tapi istilah tu tak betul. Akad tu salah kalau kita akad pinjam, mesti akad hutang. Kecuali kita, kalau habis kita istilahkan apa kalau kita pinjam barang orang, pinjam kereta ya, pinjam lah. Habis duit pun pinjam juga. Salah. Pada duit maknanya hutang. Saya hutang RM10, sebab nanti nak bayar bukan dengan RM10 yang tu, nak bayar dengan RM10 lain. Tu bagi hutang. Baik. Okey, habis itu. Hikmah pun tak apalah, tuan-tuan baca sendiri insya-Allah hikmah ni. Okey, terus pergi kepada rukun gadaian. Rukun gadaian. Sebagaimana kita maklumi, kontrak gadaian perlu memenuhi rukun-rukun yang ditetapkan sebagaimana kontrak-kontrak lain. Kontrak ini tidak akan wujud tanpa rukun-rukun ini. Rukun-rukun ini pula perlu mematuhi beberapa syarat yang membolehkan kontrak tersebut disahkan dan diiktiraf oleh syarak. Rukun-rukun kontrak gadaian adalah seperti berikut. Pertama, mu'aqidan, dua pihak yang berkontrak, iaitu pihak yang terbabit dengan kontrak tersebut, iaitu rahin, penggadai, dan murtahin, penerima gadaian. Okey, kena ingat tadi hak khabar tadi. Ingat Haji Ahmad, Haji Asri, ingat tu je. Haji Rahim tu Haji Ahmad. Pasal Haji Ahmad berhutang Haji Asri 10,000. Jadi Rahim dalam cerita ni adalah Haji Ahmad, pasal dia yang telah berikan gadaian. Jadi murtahin, penerima gadaian, iaitu pemiutang lah, tuang punya duit. Tuang punya hutang. Maknanya Haji Asri lah, pasal Haji Asri yang telah beri hutang kepada Haji Ahmad RM10,000, dan yang akan terima barang gadaian itu adalah Haji Asri. Okey, lagi? Kedua, sirah, lafaz kontrak, iaitu ucapan yang diucapkan oleh pihak yang berkontrak yang merujuk kepada pemeteraian kontrak. Ketiga, marhum bih, hutang, iaitu punca kontrak ini dimeterai dan menjadi tanggungan penggadai yang mesti dijelaskan kepada penerima gadaian. Okey, nampak kat situ marhum bih, saya kata buat dia marhum bih sebab dia punca, iaitu hutang lah. Kalau tak ada hutang, tak ada gadaian, mana boleh. Tak ada gadaian saja-saja tanpa hutang, dia mesti ada hutang. Jadi kita bahas juga apa syarat hutang tu yang boleh berlakunya gadaian. Mesti ada syarat hutang tu, macam mana sifat hutang tu mesti kena ada. Okey, yang keempat, marhum barang gadaian, iaitu barang yang diserahkan kepada penerima gadaian sebagai cakaran kepada hutang bergadai. Kita akan bincangkan secara lebih mendalam rukun-rukun ini bersama syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Jadi kat sini ada 4. Mana kita tadi khabar 5. Nombor 1 tu lah. Nombor 1 tu dihimpun, sebab nombor 1 tu dia jadikan rukun aqidan, 2 yang berakad. Bila sebut 2 yang berakad, ada 2 orang situ, rahin dengan murtahin. Okey, lagi. Rukun pertama, aqidan, 2 pihak yang berkontrak. Mereka adalah penggadai dan penerima gadaian. Penggadai adalah penghutang, iaitu orang yang berhutang dan bertanggungjawab dalam hutang tersebut kepada penerima gadaian. Penerima gadaian pula adalah pemiutang, iaitu pemilik hutang yang diberikan kepada penggadai dan yang menghutang barangan gadaian. Kedua-dua pihak mestilah memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, mukhalaf, iaitu berakal dan balik, secara tidak dilarang menguruskan harta majbur alaih.
mahjur alaih, maknanya syarat dia mukallaf, berakal, baligh. Itu memang syarat orang nak buat kontrak gadaian ni. Lepas tu tambah sekali lagi, dia tu mesti orang yang layak untuk menguruskan harta. Maknanya ada golongan yang tidak layak ni, seperti yang kita dah bincang dulu, mahjur. Maknanya orang yang dihalang untuk menguruskan harta. Sebab dia ni berakal, dia ni baligh, tapi dia tak pandai. Okey, dia tak pandai. Dia boleh kena tipu lah. Dia tak pandai nak tasarruf. Tasarruf harta. Jadi maksudnya dia letak syarat dalam muamalah, dia tak cukup berakal dengan baligh. Sebab ada orang dia boleh semayang apa semua, semayang dia sah, cukuplah dalam bab berakal tu. Tapi nak dalam bab muamalah tambah sekali lagi. Ada setengah ulama dia tambah rasyid. Rasyid ni cerdik, boleh. Tak boleh orang yang macam dia tak pandai lah. Semayang dia sah, ada orang kayu betul dia punya bacaan apa semua, cukup berakal dari segi sudut nak mengesahkan semayang, tapi tak ada cerdik. Dalam muamalat dia tambah cerdik. Maksudnya orang yang dia tahulah, dia tahu apa muamalat. Sebab muamalat ni tak, dia lain di luar pula daripada semayang. Semayang dia niat betul apa semua betul dah. Dalam muamalat tambah cerdik lagi. Tak? Orang bagi RM20, dia tahu nak pulang apa. Tak? Barang ni harga RM8, orang tu bagi RM10. Dia boleh pulang lah RM2 tu. Ni kalau dia duduk pening lagi, sudah pulang RM20 pula. Dia tak boleh. Sebab tu dalam muamalat tambah rasyid. Apa lawang dia ni yang dilarang menguruskan harta, iaitu mahjur alaih. Ayuh. Seorang kanak-kanak walaupun sudah memanggis tidak boleh menjadi penggadai dan penerima gadaian. Seseorang kanak-kanak menggadaikan barang miliknya kepada seseorang, gadaian tersebut tidak sah. Sementara penerima gadaian pula akan bertanggungjawab terhadap gadaian yang diambil daripada kanak-kanak tersebut. Jadi orang kena, kalau ada budak-budak dia terima orang tua, dia terima juga gadaian budak-budak. Budak-budak gadai lah basikal dia, dia terima orang tua ni. Tak sah. Lepas tu yang kedua, dia jadi macam bertanggungjawab. Kalau rosak apa-apa basikal tu, dia kena ganti. Jadi macam seolah dia pegang barang orang. Dia tolong pegang barang orang. Tak panggil gadaian. Apa? Hutang ni hutang. Apa? Hutang ni tu sah. Hutang apa? Budak-budak hutang tu. Tak boleh. Tak sah. Budak-budak tak boleh hutang tu. Mana dekat hutang tak selesai dah. Tak boleh. Mana ada. Maknanya budak-budak hutang orang tua. Boleh budak-budak hutang dia? Boleh tak? Budak-budak kecil hutang, boleh tak hutang orang tua? Tak boleh. Sebab apa? Syarat hutang pun ada nanti. Syarat hutang pun dia mesti bukan. Jadi macam mana budak-budak dekat kedai tu, pakcik pinjam duit, pakcik nak beli coklat. Macam mana makcik tu nak buat? Bagi coklat. Tak boleh. Kalau barang mahal tak boleh tak boleh, pakcik tak boleh. Kalau barang coklat tu janganlah sampai beri hutang juga. Bagilah coklat 20 4. Tak boleh. Maknanya pasal dia ni, dia tak ni nak fikir dengan betul lah. Dia patut dah dia beli coklat tu. Sebenarnya itu pun dia tak boleh buat satu penentuan. Macam mana kita boleh bagi dia duit hutang? Ayo lagi. Demikian juga jika orang lain menyerahkan sesuatu gadaian kepada mereka, gadaian tersebut tidak sah dan tidak tertakluk pada hukum gadaian. Selain kanak-kanak, termasuklah juga orang gila, iaitu orang yang dimaafkan. Ini kerana gadaian adalah kontrak yang membabitkan hukum dan tanggungjawab tertentu, sedangkan kanak-kanak dan orang gila tidak berkelayakan untuk mengikut tanggungjawab tersebut. Syarat tidak mengiktiraf pengakuan dan tindakan mereka dalam suatu kontrak kerana mereka tidak berkelayakan untuk mengikut tanggungjawab. Perkara ini telah pun anda pahami. Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'an qalam an thalathati anil majnun al-maghlubi ala taqrihi hatta yufiqa anil naimi hatta yastayfiq
wa man yusalli hatta yahtadi. Pena yang padam beban hukuman diangkat daripada 3 golongan, daripada orang gila yang kehilangan akal sehingga dia pulih semula, daripada orang yang tidur sehingga dia terjaga, dan daripada kanak-kanak sehingga dia sampai membalik dengan sebab bermimpi atau sebagainya. Maksud pena diangkat ialah mereka tidak akan dihukum dan dipertanggungjawabkan, sementara bagi orang yang dilarang menguruskan harta, iaitu orang yang safih, mereka adalah orang yang tidak boleh menguruskan harta dengan baik. Ini mungkin kerana mereka akan membelanjakan harta mereka untuk perkara-perkara yang diharapkan, terlalu boros atau tidak menggunakan harta. Oleh kerana kontrak kalian membabitkan urusan harta, ini bermakna orang yang tidak dibenarkan menjalankan kontrak ini. Lepas tu dalam kontrak dipanggil ada ahliyatul tasarruf. Ahliyatul tasarruf ni orang yang ada keahlian untuk menguruskan harta. Dia bukan sebab dia tak baligh, dia baligh bukan sebab dia tak berakal, dia berakal. Boleh makan minum apa boleh pandai. Tapi yang boleh disekat harta dia tu kerana ada sifat boros. Sifat boros, ada orang yang jenis macam dia bukan orang yang main judi tu, tak ada akal ke? Akal ada, jangan kata tak ada akal pula. Main judi, main apa tu tak? Dia kan orang gila tu. Tapi dia dah jadi perangai macam tu. Perangai macam tu, kalau kita nak kawal harta dia, kita kena bawa pada pemerintah. Biar qadi putuskan bahawa dia ni qadi siasat, dia ni mahjur alaih. Jadi bahawa harta di masa tu akan diuruskan oleh keluarga dia. Sebenarnya Islam dia jaga, tapi sebab hari ni perundangan tak ada begitu lah. Tak ada. Jadi kita tak nak sekat orang yang jenis gunakan harta dia berzina ke apa kan. Itu tak betul walaupun duit dia. Tapi sebenarnya kita ada hak terlapor supaya duit dia tu dipegang oleh seseorang demi masalah isteri dia apa semua. Ada satu orang yang akan uruskan bagi mengikut keperluan. Maknanya sekaligus dia pun tak boleh buat maksiat lah. Itu dipanggil ahliyatul tasarruf. Dia boleh kita masuk ke mahkamah, cuma mesti disahkan oleh hakim. Itu siapa? Orang yang betul, orang yang tak perkara, orang yang membelanjakan harta pada perkara yang haram. Nampak? Contoh orang yang boleh dihalang, dia berjudi apa semua, boleh, kita boleh stop dia. Boleh sebenarnya. Apa boros. Boros ni pun masalah tak boros. Baju banyak dah, beli lagi baju. Boros. Periuk banyak dah, beli lagi periuk. Itu orang boros. Kena sekat harta dia. Dah cukup, jangan beli periuk lagi, cukup. Malam-malam buat ada periuk. Cawan banyak dah, pinggang banyak dah, ini apa, magic cooker banyak dah. Itu kena sekat. Banyak-banyak dah baju, banyak dah, penuh dah lemari ni tak nak beli lagi. Itu pelik lah tu. Jadi pelik lah kita ni. Baju banyak dah. Itu orang boros boleh disekat. Kena sahkan mahkamah. Begitu juga orang yang tidak bijak menggunakan harta. Betul macam orang tua-tua. Orang tua-tua ni dia betul kalau anak-anak nampak perbelanjaan dia dah jadi luar biasa. Lepas tu boleh sekat. Sebab apa? Dia bila mari tua ni, dia dah jadi macam nak infak belaka lah apa, pasal dia takut ke akhirat ni. Tapi dia tak tahu dia ada bahagian untuk waris. Tapi orang tua ni dia tak kisah dah, dia tak fikir dah. Lepas tu kat situ kalau dia wasiat, yang boleh pergi 1/3 je. Kenapa syarak begitu? Sebab orang bila dah tua ni, bukan sebab dia tak betul. Kadang dia bila dah ingat nak mati ni, aku nak infak lah apa. Awak tu kena jaga tu. Kalau nampak perbelanjaan dia dah di luar dah, maksudnya dia dah mula jadi macam tak menghargai harta. Ada orang tua kan, dia start dah. Duit dia dipanggil budak-budak bagi duit. Budak pelik kan, bagi duit ke orang. Orang sedekah tapi tak ada macam dia sedekahnya ada normal, tapi tak ada macam seolah macam nak bagi belaka. Kena tengok kalau dah sifat dia dah hawa-hawa macam Sayyidina Abu Bakar, tak apa. Ini dulu kan. Jadi bukan pada halah normal, dalam situasi normal anak-anak boleh sebenarnya lapor pada qadi, tapi qadi yang akan tentu. Qadi akan siasat, qadi jumpa makcik tu, makcik kenapa? Tak, memang makcik nak sedekah.
makcik tahu ada bahagian anak, qadi akan tahu lah kan. Kita tak boleh pandai nak halang mak ayah kita tak, padahal mak ayah kita memang nak sedekah, kita lah ni anak dia anggap macam dia tak betul pula. Jadi tapi hukum hajar ni kita belajar dah, hajar kita belajar lagi. Halangan untuk menggunakan harta tak belajar lagi, tak masuk lagi. Ya ke tak masuk kelas hari tu biasa lagi Jalannya ada bukti keterangan saksi pembagian pengakuan halangan. Betul, nasib baik. Halangan. Itu halangan tu. Jilid ke-8 ada bab halangan. Orang yang dihalang nanti daripada menguruskan harta. Ada. Tu panggil mahjur alih. Okey, jadi itu syarat dia. Oleh kerana itu kontrak gadaian membabitkan pengurusan harta, ini mana orang yang dilarang tidak dibenarkan menjalankan kontrak ini. Okey, yang kedua. Kedua-dua pihak tidak dipaksa. Maknanya kedua-dua pihak mestilah melakukan secara sukarela. Jika penggadaian dipaksa menyerahkan gadaian ataupun penerima gadaian dipaksa menerima gadaian tersebut, kontrak tersebut tidak sah dan tidak akan tertakluk kepada implikasi dan hukum gadaian. Dengan ini, jika paksaan ini dibatalkan, keadaan perlu kembali kepada asal, iaitu penggadai wajib mengambil semula barang gadaian jika pihak yang dipaksa adalah penerima gadaian. Penerima gadaian pula wajib memulangkan barang gadaian jika pihak yang dipaksa adalah penggadai. Sekiranya mereka mahu meneruskan kontrak gadaian, mereka perlu memulakannya semula. Sebabnya ialah gadaian merupakan amalan yang bersifat insya'iyah, yang dimulakan secara pilihan dan sukarela, yang dibenarkan syarak. Sebarang pasangan akan mempengaruhi amalan ini dan membatalkan sebarang implikasi hukumnya. Perkara ini akan anda ketahui secara lebih mendalam dalam tajuk paksaan dengan izin Allah SWT. Baik. Paksa dah. Itu jelas tidak ada paksaan. Maknanya kalau orang yang minta gadaian pun sebab hutang dah lazim sebenarnya, tuan-tuan. Sebab gadaian ni bukan sebelum hutang. Dia sebenarnya selepas berhutang, lepas dah hutang dah. Jadi nak bagi sedap hati kita minta gadaian. Tapi hutang dah berjalan dah. Lepas tu sukarela orang ni minta gadaian, tapi pihak sana kata tak apalah, saya tak bagi gadaian. Harus. Tak ada masalah. Sebab hutang pada ketika itu dah lazim. Dia cerita nanti masuk dalam bab hutang, marhunin bih. Syarat boleh berlaku gadaian mesti adalah syarat selepas hutang itu telah jadi lazim. Dah hutang dah baru berlakunya gadaian, bukan sebelum hutang. Disyaratkan ada gadaian. Kalau disyaratkan ada gadaian, tengoklah macam mananya sekarang ni itu qarat dengan syarat hak yang dimaksudkan dalam syarat hutang. Tengok dalam situasi tersebut ada pensyaratan ni yang boleh diterima, ada pensyaratan yang tak boleh diterima. Sukarela. Ada tengok persyaratan. Maknanya kalau dia buat syarat, kita kena rujuk kepada sirah bab hutang. Boleh tak memberi hutang dengan syarat? Nanti kita refer bab tu. Tu kena refer sebab ada persyaratan yang dibenarkan. Kalau ada maslahah. Contohnya tak, aku jual kepada kamu ni dengan syarat khiyar. Kan kita pernah belajar tu. Syarat khiyar memang bagus. Syarat khiyar, syarat ada pilihan 3 hari nak confirmkan. Itu ada syarat tu, tapi dibenarkan oleh syarak. Nanti kita boleh rujuk tu soalan Haji Asri tadi. Adakah syarat itu lara ni maknanya tak terpakai syarat, tapi hutang itu sah. Boleh tak kita beri hutang dengan syarat gadaian? Kalau dengan syarat gadaian, maknanya gadaian pada ketika itu wajib. Maknanya kena. Sebab asal gadaian yang harus ni, gadaian yang berlaku selepas dah berlaku hutang. Dia hutang dah, lepas tu baru dia minta saya nak gadaian, bagi sikit gadaian. Ketika tu harus. Pada kedudukan harus, dia minta pun harus, dan pihak tu sama ada nak bagi atau tak bagi, tak ada masalah. Okey, baik. Lagi?
Okey. Dia macam ni, ayah dia ada. Ayah dia hidup lagi. Lepas tu? Okey. Dia pinjam motor. Mana dia tak pulang lah. Itu tak pinjam lah tu. Dia curi lah. Dia curi motor ayah dia lah kot. Dah. Sebab apa? Kalau betul, sebab itu harta ayah. Okey. Tak. Mana yang tu, kalau tak mencuri pun, setiap barang yang dipinjam wajib dipulangkan. Maknanya itu bermasalah lah. Bermasalah dari segi apa tu? Dari segi harta ayah. Sebab harta ayah adalah harta ayah. Sebab macam contohnya ada anak, kes tak? Anak berhutang ayah. Bila ayah meninggal, hutang tu cancel ke tak cancel? Mana cancel? Kan? Mana cancel? Tak sesat. Banyak gitu tak? Anak sulung hutang ayah, ayah meninggal. Bila ayah meninggal, faraid dia nak juga, hutang dia ada. Padahal hutang dia tu dia kena bayar, sebab hutang dia tu akan difaraidkan. Tak boleh. Walaupun dia kata tapi tak apa, ayah dulu, ayah okey. Di sisi pandangan dia ayah okey. Tak boleh, dia kena bayar. Sebab lebih lagi lepas meninggal, hutang dia tu dah tak jadi hak seorang, dah jadi hak adik-beradik, kena bayar. Dia kena bayar. Ada banyak kes gitu, dia tak bayar. Dia kata ini hal aku dengan ayah waktu hidup, jadi ayah tak ada dah. Padahal dia berhutang. Siapa yang nak tolong halal bagi pihak dia? Kalau apa ni hutang tak bayar, tapi dia niat sedekah, di mana duit dia tu? Tak buat faraid yang mati. Tak nak bayar, kita tak sempat nak bayar, lepas tu kita niat sedekah ke tempat lain pada akhir. tak boleh. Tak boleh sebab bila harta tu harta ayah meninggal, mesti ada pula pewaris. Kan? Pewaris harta, maksudnya duit itu kalau kita bayar, sepatutnya masa tu dia akan jadi bahagian daripada faraid tarikah, harta peninggalan. Tak cukup duit yang kita boleh senyap sedekah ni, duit kita pinjam, lepas tu kita tak tahu mana tuang dia, tak tahu mana waris dia. Itu ada situasi fuqaha kata boleh ada kita hutang dengan orang, lepas tu kita tak tahu, puas dah cari tuang dia tak tahu, cari waris dia tak tahu. Jadi ketika tu sedekah je, sedekah bagi pihak dia, pihak orang tu. Itu je jalan keluar. Hutang apa? Non-Muslim. Okey. Lepas tu tak nak sedekah tak? Tapi itu tak sedekah, tapi itu maksudnya kita kena lupuskan jugalah hak tu. Bukan sedekah bagi pihak raju lah. Tapi kita maknanya kita kena salurkan jugalah, walau tak atas nama dia pun. Salurkan jugalah ke kebajikan. Salur, sebab itu hak maknanya orang kafir pun bukan hak kita. Walaupun yang orang kafir tepat bukan bahagian kita. Tak boleh. Ya, tak boleh. Yang bila duit dia pemegang amanah. Pemegang amanah ni kita kena faham. Bila mak kita tabung haji sekarang ni kan dia minta penama kan, supaya nak memudahkan urusan keluar.
pemegang amanah tu sebenarnya betul-betul dia pemegang amanah je. Maknanya seolah-olah wasiat kepada dia untuk uruskan. Jadi bila dapat duit, mungkin al-wasi, dia panggil al-wasi ni, pemegang amanah ni, pertama sekali dia kena ikut turutan yang hak yang wajib bagi orang ni. Harta ni sepatutnya dizakatkan, belum dizakatkan, okey dizakatkan dulu. Okey, sebenarnya si mati ni hak Allah Taala ni. Sebenarnya si mati ni sepatutnya dah boleh pergi haji ni, dia ada duit simpan tapi dia tak pergi haji. Okey, badal. Lepas tu si mati ni ada hutang ni, hak manusia pula. Hak manusia pula. Dia ada hutang apa semua. Okey, keluarkan hutang. Okey, si mati ni ada wasiat. Hak ketiga, ada wasiat apa-apa, okey keluarkan hak wasiat. Itu tugas pemegang amanah. Lepas tu last kali baru faraid. Kalau kos pengurusan jenazah ada kos, okey keluarkan dulu. Yang kain kafan ke apa, kalau ada kos lah, okey keluarkan daripada situ. Dia tak masuk khairat kan. Lepas tu yang lain baru faraid. Tak boleh bagi main sedekah atas nama gitu, tak boleh. Tak boleh. Dia kena. Dia gunakan dah? Dah, dia kena faraidkan dulu. Ya. Dia faraid, yang kecil-kecil boleh terima ke faraid? Tak, maksudnya dia kena declare, clearkan dulu. Dia kena clearkan dulu. Faraid lain, yang tu lain. Itu masuk bab lain pula. Kan? Itu masuk bab siapa dia bertanggungjawab pula pada ni. Kalau dia ada pak saudara. Kalau itu bab nafkah. Kan? Ataupun kalau tak masuk bab nafkah pun bab wali, orang yang nak menjaga budak-budak ni. Dia akan jaga budak-budak ni, pakai harta budak-budak ni. Sebab tu bab hutang patutnya kalau betul lepas meninggal dia kena tahu ni, maknanya si mati ni ada duit. Si mati ada duit. Mana duit si mati? Ada dengan saya. Ada dengan saya 5,000. Sebab saya hutang. Kan? Kat situ dia kena masukkan. Dia kena masukkan sebagai ini adalah bahagian daripada aset si mati juga. Faraid dulu. Faraid mak apa dapat mak? Mak 1/6. Isteri 1/8. 1/8 tu sebab ada anak lah. 1/8 kena asing dulu. Lepas tu baru dapat dah bagi semua dapat. Barulah lepas tu baru cerita yang nak jaga adik-adik tu. Kalau dia patutnya pak saudara. Atuk, kau tak ada atuk, pak saudara. Kau tak ada pak saudara, jadi dia jadi macam wali wali penjaga. Ya, baru masa tu dia gunakan harta yang budak ni ada untuk kebajikan budak tadi. Baru dia tak boleh main tutup hutang gitu je, sebab jadi tak jelas kan. Sebab hutang tu kewajipan dia kepada si mati. Si mati dah meninggal. Betul? Sekarang ni kewajipan hutang tu adalah untuk hak waris. Okey? Macam mana? Hutang. Lepas tu boleh tuntut tak? Boleh. Maksudnya sekarang ni kan hutang tu kan dia dah pindah pada ada hak warathah. Hak waris. Hutang ni tak ada ajibnya hutang ni. Kita tutup dulu cerita kita pasal panjang ni. Hutang ni nak kata ajibnya hutang ni, walau tak ada kat tangan kita, kita dikira sebagai pemilik tau. Maknanya sebenarnya hak kita dah. Sebab tu hutang tidak menggugurkan zakat. Siapa kira duit dia zakat, kira duit dia banyak
Tapi ada duit saya ada 10,000 tapi dengan tu Kak Noh kena kira tak dalam dia kira, nak kira zakat ke tak zakat duit dia, kena kira tak ada hutang Kak Noh hutang dengan dia, kena kira tak? Kena kira tak? Sebenarnya soalan Kak Noh pegang duit kita, kena kira. Asal hukum ni kena kira. Mana setiap tahun time dia keluar zakat yang dia keluar tu termasuk yang ada di tangan orang. Kecuali ulama kata kecuali ada hal yang tak payah kira sementara, tak payah kira buat sementara, iaitu ada orang memang payah nak bayar. Kita tahu dah gaya dia berhutang ni memang gaya bukan berhutang gaya perompak bersiri memang gaya dia ni tak nak bayar. Orang gini tak apa, kita tak kira time kita bayar zakat tu, tak kira lah duit 10,000 yang ada tangan dia tu. Tapi nanti tiba-tiba setelah 20 tahun dia bayar 10,000. So kita kena kira nisbah 10,000 daripada 20 tahun. Setiap tahun yang lalu sepanjang 20 tahun tu kena kira start bila dia hutang. Sebab hari ni baru tertahqiq bahawasanya rupanya duit yang selama ni di tangan dia tu memang betul duit kita, sebab akhirnya bayar. Kita kena kira agak-agak kan nisab kan 22,000 apa semua kan. Jadi selama ni kita kena kira balik berapa nisbah 10,000 tu daripada yang patut untuk kita bayar zakat daripada tahun 1999 sampai tahun 2022 kita dapat duit. Orang yang kita jangka memang tak bayar dah, rupa alhamdulillah bayar. Kena kira. Dia beza dengan KDSP. Sebab apa KDSP sekali je? Tuan-tuan keluar hari ni baru kira zakat terus. Dah lama ni kan saya simpan KDSP lama dah, betul tak? Kenapa tak kira daripada lepas? Sebab KDSP dia guna fatwa zakat dalam menilai KDSP, dia masukkan dalam zakat pendapatan. Dia tak masuk dalam zakat simpanan. Duit tuan-tuan dalam KDSP simpanan ke pendapatan? Kalau Pahang dia kata dia masuk dalam pendapatan. Mana pendapatan dia anggap macam itu adalah hasil kerja. Hasil kerja ni nanti bila keluar sedebuk just 2.5% sekali. Tapi ada setengah negeri dia kata duit KDSP ni simpanan. Kalau simpanan dia jadi macam hutang. Jadi macam hutang, soalan duit kita dipegang oleh seseorang. Jadi kalau keluar je duit sekali kena kira tak start bila simpan KDSP, kena kira setahun daripada tak kira tahun 80 kena tahun 80, tahun 81, tahun 82, sampai tahun 2022 berapa ringgit, tahun 82 tu berapa ringgit, tahun 83 berapa ringgit, tahun 84 berapa ringgit. Okey, kena kira lepas tu baru keluar. Tapi Pahang ni mauqif dia anggap KDSP tu adalah daripada pendapatan. Bila daripada pendapatan kes tu je. Banyak ada setengah negeri Kedah dia kira sebagai simpanan. Jadi banyak isu tu lah yang bila isu duit yang keluar 10,000 yang kata kena zakat ke tak kena zakat tu. Bagi negeri yang menganggap bahawa duit simpanan KDSP ni adalah masuk dalam pendapatan, kat situlah baru kita akan nilai apa? Sekarang ni dia ni ada keperluan haddu kifayah tu, ambil kira dia keluar 10,000 ni sebab apa? Dia tak ada duit ke? Tak payah bayar zakat. Tapi kalau ambil 10,000 nak beli mah apa semua, bayar zakat. Atas dasar kat situ baru boleh nilai. Kalau ada orang yang dia ambil duit semata-mata untuk keperluan dia, itu dipanggil haddul kifayah, keperluan dia, kita tak payah zakat. 10,000 tak payah zakat. Tapi bagi negeri yang mengatakan bahawa duit simpanan KDSP itu adalah sebenarnya duit simpanan, setiap bulan simpan, maka bila buat keluar 10,000 tu kena zakat. Tak kisah senang atau susah, ada kan jadi gitu pula.
Senang atau sebab apa? Duit simpanan mana tengok senang atau susah? Betul tak? Sekarang ni tuan-tuan ada simpan 100,000 tapi hidup susah. Kena zakat tak? Kena tak? Dah ada 100,000 tapi hidup merana, hidup susah. Kena zakat tak? Kena. Tak tengok susah kita tu. Kita tengok amount ada, nisab kan? Macam zakat emas kan? Zakat emas, emas simpan lebih 85 gram emas. Berapa simpan emas sekarang? Ada 200 gram, 300 gram. Okay, 300 gram di Pahang ni standard emas ni yang dipakai, emas ni yang dipakai hak yang tak kena zakat 500 gram. 500 gram ni wanita yang standard. Kalau atas pada 500 gram tak standard. Ini pelik. 500 gram ada orang perempuan pakai sampai 500 gram. Ada 600 gram. Kalau 500 gram tu dianggap itu normal. Atas 500 tak nama, itu dah mubalaghah, kena bayar zakat. Baik, ada orang simpan emas. Simpan ni sekarang ni orang simpan emas, beli emas banyak simpan emas, tapi sampai duit dia tak ada, maknanya hidup susah tapi emas ada. Adakah boleh dia kata saya tak payah zakat sebab saya sekarang hidup tak stable? Tak. Kita pegang pada emas tu. Awak simpan emas 85 gram emas ke atas, awak kena bayar zakat. Maknanya tak tengok senang atau susah. Orang kerja padi, bila dapat padi keluar zakat. Tak tengok awak ni senang ke susah, kereta banyak mana, isteri, tak tengok. Yang satu-satunya zakat yang tengok kepada hidup sebelum nak keluar, zakat pendapatan lah, zakat penggajian. Fatwa zakat penggajian ni tengok hidup dulu. Yang nak potong gaji setiap bulan ni, tengok hidup dulu. Tengok dia kereta berbiji, motor, rumah dia, anak dia berapa orang, anak ramai ni kayak gini, potong dulu. Potong dulu. Kalau zakat lain mana potong? Zakat lain tengok, dia tengok pada nisab je. Kamu wala susah tapi kamu berjaya kumpul harta 85 gram emas ke atas, duit boleh simpan 22,400 ke atas, maknanya kamu kena bayar zakat. Tak kisah kamu bini berapa orang pun, anak berapa orang pun, kena bayar zakat. Tapi zakat penggajian yang dipotong bulanan tu, dapat gaji 5,000 sebulan, tak kira terus, potong dulu. Baru siap baru ni hadul kifayah. Kajian hadul kifayah baru bentang baru ni hadul kifayah. Maknanya ambil 1,250 responden di seluruh Pahang. Dalam tempoh 2 tahun dia orang buat kajian. UMP pergi jumpa orang ni, jumpa ni, kamu biasa anak sekolah belanja berapa ringgit, ini yuran berapa, kereta biasa pakai standard banyak mana, rumah banyak mana. Jadi dia orang buat khulasah, dia orang tentu dah. Isteri kalau belanja isteri berapa, belanja anak berapa, dia ada dah. Hadul kifayah ni memang untuk kegunaan PKZ. Jadi pensyarah-pensyarah UMP buat kajian lapangan baru dibentang baru ni. Dia bentang kepada kita baru ni. Jadi bila tengok pembentangan yang tahun 2022 ni, dahsyat lah. Orang gaji 3,000 tu lah, potong, tak wajib zakat lagi dan masih lagi asnaf. Kau zaman sekarang dah masuk dah. Ada orang yang dulu tahsiniat sekarang ni dah jadi hadiah. Macam handset sekarang ni kita buat potong line, bayar line. Dulu line, bayar line Selcom ke apa, tak masuk dalam potongan. Dan ni masuk dah. Sebab apa? Zaman sekarang ni boleh kata handset yang jenis macam ni, handset screen lah, handset screen dan juga yang line ni dah jadi macam kewajipan dah, hajiat. Betul tak? Kita kalau hidup zaman sekarang pakai yang tek lagi, kita tak tahu benda kita ni. Kau tak ada WhatsApp, kau tak ada, masuk dah dalam hajiat. Dulu tahsiniat, pelengkap je. Lah ni dok. Jadi berapa bil sebulan? 110. Dia akan beri satu had. Okey, ni boleh potong. Katakanlah RM100 sebulan untuk bil telefon. Jadi bila potong, orang gaji 3,000 masih lagi tak cukup
masih lagi tak wajib bayar zakat. Satu, zakat pendapatan. Yang kedua, jadi asnaf. Sebab tu kita apa, bila betang ni tak, oh kita kata bahaya kalau kita buat ni, ramai asnaf, ramai isi borang hijau masuk. Satu, ramai asnaf. Yang kedua, ramai orang tak wajib bayar zakat. Impak dia jadi gitu. Keadaan semasa ni baru siap ni. Bentang 1,200 orang seluruh Pahang. Yang ramai sekali kat Kuantan. Dia pergi siasat, tanya belanja macam mana anak masuk asrama, ini kereta, rumah, makan daging berapa hari, seminggu berapa kali, makan ayam, semua dia perinci. Perinci. Dia ambil umum lah. Dia cari ambil umum. 1,200 orang dia buat kajian sehingga dapatlah satu data. Data. Maksudnya benda tu nak diguna pakai oleh PKZ dalam nak menentu bila orang mari dia kerja, dia cerita okey, saya gaji saya 4,000, tapi ni anak saya, isteri saya, anak korang 3, dah tahu dah. Awak ni maksudnya tak wajib bayar zakat. Okey, awak ni wajib. Ada gitu. Lepas tu ada isteri bekerja juga. Isteri bekerja. Dulu bila isteri bekerja, suami ni mari dia tulis kat situ antara tanggungan dia isteri, padahal isteri kerja. Jadi dipotong juga isteri. Isteri pun bayar zakat juga. Isteri pun bayar zakat. Isteri yang ada benda yang hak suami potong dah, isteri kata tak, saya yang bayar. Suami kata dia bayar. Suami pandai. Suami kata anak-anak saya bayar belaka sepotong anak, padahal isteri kata you orang 3 orang, anak saya belaka bayar. Isteri kata kat situ nanti dia akan ada satu macam apa, auto punya sistem auto. Kalau dah dia akan bagi suami 2, isteri 2, si 2, demi masalah orang perempuan lah. Sebab orang perempuan bising kan ngadu ke PKZ. Saya bayar tapi suami tolak. Suami potong dekat gaji suami. Isteri bayar. Jadi ambil 2-2. Kalau anak 4, suami dia tak boleh claim lebih pada 2. Tak boleh. Dia kena boleh 2 orang je, anak 2 orang potong. Baru boleh. Itu yang berlaku di PKZ. Okey, baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.